Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Macam mana kita tahu, hari ini kes COVID-19 di Malaysia mencatatkan lebih daripada 2,000 kes baru. Dan ini memang sangat-sangat memeranjatkan tuan-tuan dan puan sekalian. Iaitu kalau kita perhatikan 2,234 kes baru dicatatkan pada hari ini berbanding dengan 1,112 kes yang sembuh yang telah dicatatkan pada masa yang sama. Dan benda ini bukan baru sekarang berlaku. Boleh dikatakan sejak sebulan 2 bulan kebelakangan ini, kes COVID-19 melebihi 4 angka secara keseluruhannya dekat negara ini. Jadi, persoalan timbul. Adakah kita perlu panik? Dan adakah kita perlu berasa was-was serta takut untuk keluar rumah dan sebagainya? Adakah dengan pertambahan kes sampai 1,000 lebih, sampai 2,000 lebih ini adalah indikasi bahawa COVID-19 itu telah pun merebak ke dalam negara kita ini dan tidak dapat dikawal dan sebagainya? Jangan fikir begitu tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi insya-Allah pada kali ini saya ingin memberitahu anda, saya ingin berkongsikan dengan anda tentang mengapa walaupun kita melihat kes-kes COVID-19 di negara ini agak mencanak pada ketika ini, tetapi sebenarnya kita tidak perlu risau dan kita kena jalankan aktiviti kita seperti biasa. Seperti yang anda lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebanyakan kes yang berlaku dekat negara ini adalah di negeri Selangor. Hari ini sahaja 1,000 lebih berasal dari Selangor, dan jika anda perhatikan cartanya secara keseluruhan, ianya mencatatkan, orang kata apa, dicatatkan yang paling tertinggi adalah di daerah Kelang dan juga di daerah Hulu Langat tuan-tuan dan puan sekalian. Dan kalau anda perhatikan pun, berdasarkan maklumat yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kebanyakan daripada nombor ini datangnya daripada kluster-kluster yang telah pun dikenal pasti. Jadi soalan timbul, kenapa nombornya begitu tinggi? Pertama tuan-tuan dan puan sekalian, kebanyakan kluster yang dikenal pasti pada ketika ini adalah datangnya daripada kluster-kluster pekerjaan, kluster industri, kluster kilang dan sebagainya. Dan seperti mana kita tahu, mereka yang duduk dekat kilang dan sebagainya ini memang akan duduk dalam satu close confinement. Mereka ini rapat antara satu sama lain, memang akan sentiasa kontak antara satu sama lain. Benda yang sama berlaku dekat Kedah, kluster penjara dan sebagainya. Kini di Selangor pula berlaku benda yang sama di dalam kluster-kluster pembinaan, kluster industri dan sebagainya. Jadi, Kementerian Kesihatan telah mengambil satu tindakan proaktif untuk memperbanyakkan ujian kepada mereka ini. Kalau dahulu mungkin subset ujian tidaklah sebanyak sekarang, tetapi apabila ujian itu dijalankan dengan lebih banyak, lebih ramai orang yang berjaya diuji, lebih ramai lagi kes-kes positif yang kita jumpa. Dan semua ini berada dalam close confinement, di mana mereka ini telah pun dikenal pasti dan telah pun diasingkan. Kawasan-kawasan terlibat telah pun ditutup. Ada di antaranya diletakkan di bawah PKPD pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara asasnya boleh saya katakan kat sini, segala kes-kes COVID-19 yang banyak pada ketika ini bukanlah kes yang tersebar, bukanlah kes yang merebak antara satu sama lain. Tiba-tiba pula kita jumpa orang tu ada COVID dan sebagainya dan merata-rawa di masyarakat. Bukan. Kes-kes ini adalah kes-kes terpencil, kes yang berada dalam ruang yang tertutup, yang telah pun dikawal dengan rapi daripada tersebar dan sebagainya. Cuma mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika Kementerian Kesihatan, ketika Ketua Pengarah Kesihatan mengumumkan kes-kes terbaru COVID-19 ini, mungkin beliau tidak spesifikkan secara detail berdasarkan kepada tulisan, ataupun mereka spesifikkan, tetapi biasalah, kita hanya nampak the big number. Kita kadang-kadang tak berapa nak dengar penjelasan daripada pihak kementerian berkenaan dengan kluster-kluster yang terlibat. Dan di sini pun saya nak tegur juga kepada Kementerian Kesihatan ataupun mana-mana pihak yang menguruskan tentang kluster-kluster ini, kalau nak bagi nama kluster tu, tolonglah bagi betul-betul. Ini kadang-kadang kita tertanya-tanya, kluster teratai tu mana? Kluster ini mana? Dan sekarang kluster seruling yang sedang melanda Hulu Langat ketika ini, mana pula perginya? Jadi kalau nak bagi nama kluster tu, bagilah berjenis sikit, bagi orang senang faham. Sebut je kluster, contoh kalau kat Perak, kluster Taman Meru 2C. Oh, kita tahu dah, kluster Taman Meru 2C, kita elakkan kawasan tu. Kluster kilang sekian. Oh, kita tahu dah kluster kilang ni, so kita elakkan. Kluster kilang Top Glove, kan popular kan, antara kluster terbesar ketika ini. Okey, kita tahu dah, elakkan kawasan di berhampiran kilang Top Glove. So, orang tahu. Bagi nama kluster itu berdasarkan specifically kepada lokaliti dan juga tempat yang terlibat. Jangan bagi nama pelik-pelik. Kluster Telatai lah, kluster Dewa lah, kluster apa-apa semua. Orang confuse. Betul tak?
Bagi nama yang spesifik, yang orang senang faham, yang senang orang nak rujuk. Okey, jadi sekali lagi melalui video ini saya hendak berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada anda semua, jangan panik, jangan risau dan jangan berkeluh kesah. Buat saja kerja seperti biasa, keluarlah seperti biasa kan. Pergilah surau seperti biasa kalau surau anda dah boleh ambil jemaah dan sebagainya. Pergilah ke shopping complex macam biasa. Cuma amalkan SOP dan pastikan anda menjaga diri anda sendiri. Elakkan close contact dan jika anda bergejala, jangan keluar rumah. Jika anda nampak orang yang bergejala, elakkan daripada orang tersebut. Itu saja, okey? Jadi sekali lagi saya nak jelaskan di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, there's nothing to be panic of. InsyaAllah amalkan kesihatan yang baik, amalkan pemakanan yang bagus, amalkan suplemen yang bersesuaian dan pastikan sistem imun kita diperkasakan dengan memakan buah-buahan tempatan insya-Allah. Jadi setakat itu sahaja dahulu video saya pada kali ini. Sekali lagi jangan panik, teruskan kehidupan seperti biasa kerana itu adalah penting untuk kesinambungan ekonomi negara kita, bukan sahaja ekonomi besar tetapi ekonomi sesama kita juga insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.